Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 15 Jun 2019 bersama saya Ramzan Muhammad Saufi. Tajuk utama pagi ini, gaji dan allowance anggota polis berpangkat sarjan ke bawah akan disemak. Rendah diri dan pemalu, punca orang asli Kuala Koh tidak buat laporan 12 kematian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Faktor gaji dan allowance rendah yang tidak setimpal dengan keadaan semasa punca tekanan dihadapi anggota polis sehingga mendorong kepada pembabitan aktiviti tidak sihat termasuk rasuah. Berikutan itu, Pengarah Pengurusan Bukit Aman, Datuk Abdul Rahim Jaafar berkata, pihaknya akan menyemak semula gaji dan allowance yang diterima 82,000 anggota berpangkat sarjan ke bawah. Menurut Datuk Abdul Rahim, pihaknya kini sedang melakukan kajian semakan gaji berkenaan dan dijangka siap dalam tempoh 2 bulan. Ia kemudian dikemukakan kepada pihak atasan untuk dibentang kepada kerajaan. Kita faham bahawa kerajaan menghadapi masalah di segi kewangan dan sebagainya. Tetapi ini adalah hak anggota-anggota pegawai yang dinyatakan tersebut. Dan insya-Allah perkara ini saya rasa kerajaan pun akan ambil berat dalam perkara ini. Sebab anggota kita sebagaimana yang telah dilaporkan dalam akhbar bukan hanya tertekan dari segi jumlah gaji yang kecil, tetapi juga jumlah kerja man hours yang tinggi yang mereka hadapi setiap hari. Ujarnya, masalah perumahan bagi anggota polis juga akan diberi perhatian kerana ia didapati dalam keadaan daif serta perlu dinaik taraf. Beliau ditemui di Majlis Serah Terima Tugas Ketua Polis Pahang antara Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad dan Timbalan Ketua Polis Pahang Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang di Kuantan. Datuk Seri Muhammad Zakaria ditukar dan dinaikkan pangkat Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Sementara Datuk Muhammad Yusri akan memangku tugas sebagai Ketua Polis Pahang hingga pengganti untuk mengisi kekosongan jawatan itu diumumkan kelak. Keputusan ujian bagi mengenal pasti punca kematian 14 orang asli Kuala Koh dijangka diketahui dalam tempoh terdekat. Pengarah Kesihatan Kelantan Dr. Zaini Hussein berkata, sampel daripada mangsa yang meninggal dunia dan dirawat sudah dihantar bagi menentukan punca sebenar. Ujarnya, sampel dihantar ke Jabatan Kimia, Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur, Makmal Kesihatan Sungai Buloh serta Makmal Kesihatan Awam di Perul Kota Baru. Kajian itu dibuat bagi mengenal pasti punca dan jenis virus yang menjadi penyebab 14 kematian. Ini penyakit misteri dan insya-Allah dalam 2 hari lagi penyakit misteri itu tidak lagi menjadi penyakit misteri. Cuma kita menunggu satu lab lagi penyiasatan dan insya-Allah kalau itu negatif, insya-Allah kementerian akan buat kenyataan. Katanya secara keseluruhan keadaan wabak yang menyerang penduduk menunjukkan tren penurunan apabila pesakit menunjukkan ke arah sembuh. Keseluruhan hari ini yang merupakan hari kelima kita membuka bilik gerakan sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah dengan kepakaran yang kita ada dengan daripada pakar-pakar kesihatan awam dan juga pakar-pakar klinikal dan juga sokongan daripada semua peringkat. Alhamdulillah, pertamanya kita rasa keadaan agak terkawal dan kalau kita lihat daripada kes-kes yang datang pun menunjukkan tren menurun dan mereka yang dilawat di hospital-hospital juga telah menunjukkan ke arah untuk sembuh. Katanya, buat masa ini 103 orang asli terbabit telah dirawat di hospital. Jumlah itu seramai 49 orang asli dirawat di Hospital Gua Musang dan Hospital Kuala Krai HKK. Manakala 5 lagi di unit rawatan rapi ICU membabitkan seorang di Hospital Raja Perempuan Zanab II dan 4 lagi di HKK. Dalam perkembangan lain, sikap rendah diri dan pemalu dikenal pasti sebagai punca orang asli di Kuala Koh Gua Musang tidak membuat laporan 12 kematian dan mengkebumikannya mengikut adat. Mereka juga hanya mahu bekerjasama membantu mengenal pasti lokasi kubur mangsa selepas kehadiran ramai anggota pihak berkuasa ke kampung berkenaan. Pengalaman itu dilalui oleh Guru Agama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Muhammad Fazil Mamuk dari Felda Aring 5 keturunan suku kaum Batik. Ujarnya, beliau mengambil masa lebih 3 hari memujuk mereka menunjukkan lokasi mayat di dalam hutan bagi membantu pihak polis. Tapi buat masa yang kita ada sekarang,
Mereka tu adalah rasa terkejut dan rasa ketakutan bila dia dengar polis sendiri datang. Mana ada ketakutan, bila ada ketakutan, mereka cepat-cepat untuk beritahu. Mula-mula dia rasa tak nak beritahu, bila dah dia tengok anggota polis sendiri dan JPAM sebagainya datang, dia rasa diri dia tu bersalah pula. Beliau berkata demikian ketika ditemui di pusat operasi di Felda Aring 10 selepas membantu pihak polis dan pasukan keselamatan mencari mayat yang dikebumikan tidak mengikut cara Islam. Katanya permulaannya pihak berkuasa menghadapi laluan sukar untuk mencari semua 12 mayat berkenaan kerana keengganan mereka bekerjasama. Bagaimanapun orang asli tidak menuding jari mana-mana pihak sebagai penyebab masalah terbabit dan menyerahkan kepada pihak berkuasa mencari punca penyakit. Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di United Kingdom pada jam 9.30 malam tempatan untuk lawatan kerja 3 hari. Program lawatan beliau termasuk berucap di Cambridge Union Society, sebuah persatuan bahas dan kebebasan bersuara di Universiti Cambridge dan bertemu dengan pelabur utama serta pemimpin industri UK bagi mengukuhkan lagi perdagangan dua hala. Perdana Menteri tiba di London diiringi isteri beliau, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Mereka disambut oleh Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke UK Datuk Muhammad Sadiq Ketegeni serta beberapa ketua jabatan kerajaan dan agensi Malaysia yang berpengkalan di United Kingdom. Program pertama Perdana Menteri adalah sesi dialog dengan wakil pelajar dari Majlis United Kingdom dan ERA UKEC. Esok Perdana Menteri akan menyampaikan syarahan bertajuk Demokrasi di Malaysia dan Asia Tenggara di Cambridge Union, sebuah persatuan bahas dan kebebasan bersuara di Universiti Cambridge yang dijangka menarik kehadiran personaliti dan ahli akademik United Kingdom selain penuntut institusi pengajian tinggi tersebut. Sepanjang lawatan kerja ini juga, Perdana Menteri dan isteri akan turut menyerikan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London. Selain bertemu dengan pelabur utama UK dalam satu mesyuarat meja bulat pada Isnin depan, Perdana Menteri juga akan menghadiri mesyuarat ahli Lembaga Pengarah Yayasan Human Life Advancement HLAF. HLAF yang ditubuhkan pada 2011 itu adalah sebuah pertubuhan antarabangsa yang aktif dalam bidang pendidikan, pemindahan teknologi dan pembangunan lestari. Tun Dr. Mahathir juga akan melawat galeri Yayasan Al-Bukhari Dunia Islam di British Museum yang dibuka kepada orang ramai tahun lalu. Galeri itu turut mempamerkan beberapa artifak dari Malaysia. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali tidak perlu didesak untuk bercuti daripada menjalankan tugas dalam parti dan kerajaan. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata desakan itu tidak akan memberi kesan positif. Sebaliknya, tindakan itu hanya akan mengeruhkan lagi keadaan. Setakat ini saya tidak cenderung dengan pendapat otai reformasi kerana siasatan itu masih awal dan kita dalam pengalaman kita mesti bagi ruang. Kita tidak boleh saya ingat terburu-buru macam pandangan otai reformasi. Itu pandangan mereka. Saya tidak bersetuju dengan pendapat begitu dan kita bincang dalam pimpinan Biro Politik Pimpinan Parti Keadilan Rakyat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Anjuran Parlimen Hang Tuah Jaya di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITCI Keroh. Datuk Seri Anwar mengulas desakan otai reformasi yang mahukan Putrajaya merehatkan Datuk Seri Muhammad Azmin daripada tugasnya sebagai menteri. Timbalan Menteri Industri Utama Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin memberi keterangan hampir 5 jam di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka, Bukit Beruang selepas dipanggil untuk berbuat demikian sejak jam 7.15 malam tadi. Beliau yang juga ahli Parlimen Hang Tuah Jaya dilihat meninggalkan pekarangan IPK Melaka jam 12.05 tengah malam tadi. Keterangannya adalah bagi membantu siasatan berhubung isu penyebaran rakaman video lucah dikaitkan dengan seorang menteri dan Haziq Abdullah Abdul Aziz. Haziq ialah Ketua Setiausaha Sulit Kanan kepada Syamsul Iskandar. Dan ketika ditemui media, Datuk Seri Syamsul berkata beliau dipanggil bagi membantu siasatan pihak berkuasa termasuk peranan Haziq dalam kementerian dan parti serta hubungannya bersama Menteri Kabinet yang dikaitkan dalam video berkenaan. Beliau juga diminta menjelaskan mengenai hubungan peribadinya bersama Datuk Seri Muhammad Azmin Ali.
Kastam Pulau Pinang merampas lebih 3 juta batang rokok putih dan kreatik seludup bernilai termasuk cukai kira-kira 2.6 juta ringgit. Rampasan dilakukan dalam serbuan di Selebuh Raya Utara Selatan dekat Ipoh dan di Batu Maung, Pulau Pinang pada Selasa dan Khamis lepas. Dalam serbuan di Ipoh, pemandu lori menyembunyikan muatan rokok seludup dalam beberapa kotak di sebalik longgokan tilam usang. Pengarah Kastam Pulau Pinang, Datuk Saidi Ismail berkata serbuan itu dilakukan hasil maklumat orang awam disusuli risikan selama beberapa minggu. Kes rokok ni kita dapat tahan di highway, tol Jelapang Ipoh yang melibatkan sebanyak hampir 3 juta batang rokok yang belum lulus kastam, yang bernilai RM240,000 dan juga cukai hampir RM2 juta. Pemandu berusia 40-an itu direman 5 hari untuk membantu siasatan. Sementara itu, dalam serbuan lain pada jam 9.15 pagi Selasa, Kastam merampas 708,000 batang rokok di sebuah premis yang dijadikan stor rokok seludup di Jalan Batu Maung. Rampasan bernilai RM379,000 termasuk cukai. Kedua-dua kes disiasat menurut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1968 kerana menyeludup rokok. Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi 10 kali duti kastam atau penjara minimum 6 bulan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya Guatemala membuat persiapan terakhir menjelang hari mengundi sempena pilihan raya Presiden esok. Isu keganasan geng, kemiskinan dan karavan migran menguasai kempen pilihan raya. 19 calon bersaing untuk merebut jawatan Presiden yang disandang oleh Jimmy Morales. Tempoh jawatan Presiden dihadkan untuk satu penggal di Guatemala. Tinjauan pendapat meletakkan bekas wanita pertama, Sandra Torres, sebagai calon pilihan dengan 22.6% undi. Diikuti saingan terdekatnya pemimpin sayap kanan Alejandro Giammatte dengan 11% undi. Kedua-dua calon dilihat tidak menerima sokongan lebih 50% undi dan pemilihan pusingan kedua dijadual berlangsung pada 11 Ogos. Torres, 63 tahun yang bertanding atas tiket Parti Perpaduan Kebangsaan Harapan, adalah bekas isteri bekas Presiden Alvaro Colom yang memerintah dari 2008 hingga 2012. Torres menjanjikan pembaharuan pendidikan dan kesihatan serta mewujudkan peluang pekerjaan untuk membendung aliran migrasi ke Amerika Syarikat. Kempen pilihan raya juga terpalit kontroversi apabila bekas peguam negara Thelma Aldana yang giat memerangi rasuah dilarang daripada bertanding atas tuduhan penyelewengan ketika beliau memegang jawatan pendakwa raya. Mahkamah Perlembagaan juga memutuskan anak perempuan bekas diktator Efrain Rios Mon, Zuri Rios, tidak boleh bertanding dalam pilihan raya. Polis anti pengganas India menahan seorang suspek lelaki yang disyaki mempunyai kaitan dengan serangan di Sri Lanka pada April lalu. Penangkapan itu dibuat susulan operasi menggempur pengganas yang dilancarkan di selatan India. Suspek berusia 32 tahun itu dikesan menjalankan komunikasi dengan dalang utama serangan Sri Lanka menerusi media sosial. Agensi Siasatan Kebangsaan India memberitahu 5 individu lain turut ditahan bagi membantu siasatan. Polis kini menjalankan serbuan lanjut di daerah Ukadam juga di selatan India. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita beralih ke laporan sukan. Saingan Liga Super kembali bersambung minggu ini dengan 4 perlawanan berlangsung semalam. Perlawanan tumpuan semestinya terarah kepada aksi di Manjung, Perak dengan pasukan berstatus kelab PKNP FC berjaya mengikat pendahulu Liga Johor Darul Takzim JDT dengan keputusan 1-1. Turut membawa pulang satu mata Kedah dan Pahang yang menamatkan aksi di Stadium Darul Aman dengan keputusan 0-0. Dan paling menarik perlawanan antara Felda United dan PKNS FC dengan 9 gol terhasil, manakala gol tunggal Ronaldo membantu Perak mengatasi PJ City FC dengan kemenangan 1-0.
Melayan kunjungan JDT di Stadium Manjung, memang penguasaan lawan sudah dijangka lebih awal PKNP FC. Mana tidaknya, seawal minit keempat, pelawat sudah di depan selepas hantaran Safawi Rashid mudah disudahkan Diogo untuk gol pembukaan JDT. Namun PKNP bangkit melawan selepas itu dan minit ke-14 gol penyamaan berjaya dicipta. Hantaran Yashir Pinto berjaya ditanduk Giancarlo Rodriguez sebelum Raymond da Silva menyudahkan gerakan menerusi satu sentuhan mudah untuk mengikat kedudukan 1-1. JDT kembali mengasah untuk mencari tambahan gol bagaimanapun percubaan Safawi pada minit ke-36 sekadar terkena tiang. 1-1 tamat separuh masa, penguasaan JDT berterusan selepas rehat. Namun percubaan yang dilakukan Safawi sekali lagi hanya singgah di tiang gol PKNP. Berpeluang menggandakan jaringan pada minit ke-55, sepakan penalti Gonzalo Cabrera bagaimanapun tersasar. Pergaduhan hampir tercetus pada minit ke-76, menyaksikan JDT terpaksa bermain dengan 10 pemain selepas Afiq Fazail dilayangkan kad merah. Keputusan 1-1 kekal sehingga tamat sepenuh masa. Sementara itu, aksi di Stadium Darul Aman turut menyaksikan tuan rumah Kedah dan Pahang terpaksa berpuas hati membawa pulang satu mata selepas perlawanan berakhir dengan keputusan seri 0-0. Pahang jelas menguasai perlawanan menerusi beberapa peluang yang dicipta, cuma ia gagal diterjemahkan kepada gol. Hanya pada minit ke-38, Kedah berjaya melepasi kawalan pertahanan Pahang, namun percubaan Fernando Rodriguez Ortega dapat disekat penjaga gol Pahang, Helmi Eliza Ilyas. Walaupun Pahang terus mempamer kawalan terutamanya pada babak kedua permainan, kekentalan pertahanan Kedah mengekang asakan lawan menyaksikan perlawanan berkesudahan dengan keputusan seri 0-0. Dalam pada itu, 9 gol terhasil pada pertemuan Felda United menentang PKNS FC di Stadium Tun Razak di Jengka. Felda paling awal memecah kebuntuan selepas tandukan Thiago Junior meletakkan tuan rumah mendahului permainan seawal minit keempat. Namun, kembali diikat PKNS pada minit ke-15, kali ini hasil tandukan ke Pasherman. Felda menggandakan jaringan pada minit ke-45 apabila Hardin Azman berjaya menewaskan penjaga gol PKNS Zarif Irfan Hashimuddin meletakkan tuan rumah mendahului 2-1. Peluang PKNS untuk menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama tidak menjadi kenyataan apabila sepakan penalti Gabriel Guerra berjaya disekat Nur Azlan Razali. Felda terus di depan selepas 3 minit bersambung apabila kesilapan Zarif menampan bola membuka ruang kepada Faiz Mazlan menjadikan kedudukan 3-1. Dan 3 minit berselang, giliran Khairul Amri Kamal menambah gol keempat Felda menerusi satu penyudah menarik depan gol PKNS. Minit ke-55, Khairul Amri berjaya melepasi perangkap offside sebelum menjaringkan gol kedua pribadinya menjadikan kedudukan 5-1 memihak Felda. Agak jauh ketinggalan, PKNS kembali mengatur gerakan untuk mencari gol dengan tandukan Tamilan Kozubev menjadikan kedudukan 5-2 pada minit ke-60. Minit ke-72, Jafri Firdausyu menjadikan kedudukan 5-3 selepas membuat percubaan mudah dari luar kotak penalti. Dan minit ke-82, kedudukan menjadi 5-4 selepas Rodney Selvin Akwansevi menanduk masuk sepakan penjuru Jadid Ilyas. Cuma agak terlewat buat PKNS untuk mencari gol penyamaan dengan perlawanan berakhir dengan keputusan 5-4 memihak Felda. Aksi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, tuan rumah PJ City FC gagal memanfaat kelebihan bermain di laman sendiri selepas tewas 1-0 kepada Perak. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-19 menerusi jaringan Ronaldo Henrique Silva yang menyudahkan lorongan Renderson di Costa Morais. Permainan seimbang terus disajikan kedua-dua pasukan selepas itu dengan PJ City hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-63. Cuma percubaan Washington Brandao dos Santos sekadar menggegar tiang gol Perak. Peluang PJ City bertambah sukar pada minit ke-66 selepas kapten pasukan S. Subramaniam diarah keluar padang selepas dilayangkan kad kuning kedua. Penghujung permainan, PJ City hampir memecah kebuntuan, namun percubaan R. Barath Kumar berjaya disekat Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti untuk perlawanan berkesudahan dengan keputusan 1-0 memihak Perak. Itu sekian Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Ramzan Muhammad Safi. Salam hormat dan Assalamualaikum.